Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Harap semua dalam keadaan sihat sejahtera. Salam Ma'al Hijrah dari saya, Ustazah Syazwani. Sempena sambutan Ma'al Hijrah yang ke-1443 Hijrah. InsyaAllah hari ini Ustazah mahu menceritakan peristiwa kedatangan bulan awal Muharram atau dikenali sebagai Ma'al Hijrah. Boleh Ustazah ceritakan kepada kami kisah peristiwa kedatangan awal Muharram itu? Kisahnya bermula ketika Rasulullah SAW berumur 40 tahun apabila Malaikat Jibril AS melawat baginda ketika baginda bertapa di Gua Hira. Jibril memberitahu Nabi Muhammad SAW bahawa baginda diangkat oleh Allah sebagai Rasul untuk seluruh umat manusia. Pada peringkat awal, Rasulullah SAW hanya menyampaikan dakwah Islam kepada ahli keluarga dan sahabat baginda yang terdekat. Apabila baginda menerima perintah dari Allah Subhanahu Taala supaya berdakwah secara terbuka, baginda segera aku. Akan tetapi, bangsa Quraisy benci akan agama Islam sehingga menyeksa umat Islam dengan teruk. Bagi mengelakkan ancaman itu, Rasulullah SAW mengarahkan pengikutnya keluar dari Mekah secara senyap-senyap ke Madinah yang dikenali juga sebagai Yathrib. Pada suatu hari, Malaikat Jibril AS menemui baginda dan memberitahunya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan baginda meninggalkan Madinah pada waktu malam. Berikutan itu, Rasulullah SAW menemui sahabat baiknya Abu Bakar As-Siddiq dan memintanya untuk menemani baginda dalam perjalanan itu. Rasulullah SAW juga ada memberitahu rancangannya kepada Ali bin Abi Talib AS. Baginda memberitahunya, saya akan berhijrah tetapi anda perlu mengambil tempat saya di rumah. Sekumpulan Quraisy mengepung rumah Rasulullah SAW. Mereka ternampak seseorang sedang tidur di atas katil Rasulullah SAW. Mereka yakin itu Rasulullah SAW dan baginda tidak dapat melepaskan diri dan mereka dapat membunuh Rasulullah SAW. Keesokan paginya, mereka terperanjat melihat Ali bin Abi Talib dan bukannya Rasulullah SAW bangun dari katil. Mereka terpinga-pinga memikirkan bila baginda keluar dari rumah itu. Rasulullah SAW dan Abu Bakar keluar dari Mekah pada malam itu juga. Tiada siapa tahu persembunyian mereka kecuali Abdullah dan anak-anak Abu Bakar, Aisyah dan Asma serta orang gaji mereka Abdullah. Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di Gua Sur. Selama 3 hari mereka dalam gua tersebut. Apabila kaum Quraisy menghampiri gua itu untuk mencari Rasulullah SAW, tetapi mereka tidak memasukinya. Mereka yakin bahawa Rasulullah SAW dan Abu Bakar tidak berada di dalam gua tersebut kerana gua tersebut ditutupi dengan benang, sarang laba-laba dan sepasang burung merpati. Allah Subhanahu Wa Taala membantu dua insan ini melindungi mereka daripada bahaya. Kumpulan kaum Quraisy akhirnya pulang ke Mekah. Bersetuju untuk pulang ke Mekah, yakin musuh sudah beredar. Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq meneruskan perjalanan dengan menaiki unta dibawa oleh orang gaji mereka Abdullah. Sementara itu, kaum Quraisy sangat marah atas kehilangan Rasulullah SAW dan menawarkan hadiah kepada sesiapa yang boleh menangkap baginda.
Ramai yang cuba nasib, semuanya gagal. Kemudian Rasulullah SAW dan sahabatnya tiba di perkampungan Bani Sabin yang menyambut mereka dengan gembira. Setelah sekian lama, Rasulullah SAW dan sahabatnya akhirnya merasakan kehadiran harapan untuk masa depan. Ketika Rasulullah SAW dan sahabatnya dalam perjalanan, penduduk Islam yang sudah berpindah ke Madinah sebelum ini mendengar berita mengenai kedatangan pemimpin mereka itu. Penduduk Madinah yang baru memulai Islam juga gembira dapat bertemu dengan Rasulullah SAW. Jelaslah, sebelum tiba kedatangan baginda di Madinah, Islam semakin kukuh di tempat baru itu. Maka pada hari Isnin 8 Rabiul Awal bersamaan 20 September 622 Masihi, Rasulullah SAW tiba di Quba bersempadan dengan Madinah dan masuk ke kota Madinah pada 12 Rabiul Awal, hari Jumaat, dan mendirikan solat yang pertama di kampung Bani Amar. Kaum muslimin semua keluar untuk menyambut baginda. Bertitik tolak dari itu, Rasulullah SAW mula membina sebuah negara Islam yang megah. Rasulullah SAW mula membina Islam yang megah. Baginda memupuk persaudaraan di kalangan umat Muslim dan menyeru supaya menegakkan hak dan mengikut perintah Allah SWT. Oh, sekarang baru kami tahu kenapa umat Islam perlu menyambut sambutan Ma'al Hijrah setiap tahun. Terima kasih banyak Ustazah. Kesimpulannya, kesan daripada penghijrahan Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah adalah satu cacatan penting sehingga umat Islam menjadikan tahun peristiwa bersejarah ini sebagai tahun permulaan kalender Islam, iaitu sambutan Ma'al Hijrah. Terima kasih kerana anda telah like, share dan subscribe serta tekan tombol loceng. Bye, jumpa lagi di video akan datang.